Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat-sangat gembira hari ini. Bukan sebab hari ini hari raya tak, tapi sebab 3-4 hari yang lepas storage utama saya rosak. Entah macam mana saya pun tak pasti, data dalam tu corrupted dan hilang. Saya buka dekat disk management, mula-mula tu nampak ada data dalam storage tu, tapi entah macam mana tiba-tiba dia hilang macam tu saja. Saya cuak gila sebab dalam tu ada 900 GB kerja buat saya, dan dalam tu juga ada 200 GB data-data penting untuk restoran Jepun saya, Samurai Yakiniku tu. Saya pun Google lah, saya cari ada tak software-software yang boleh retrieve balik data-data. Saya jumpa beberapa, macam contoh EasyEarth, lepas tu ada juga Data Recovery Tools. But dalam banyak-banyak tu, saya test satu iaitu Disk Drill. Saya guna yang percuma dulu, tengok-tengok dia betul-betul mampu retrieve data saya dan saya boleh guna balik software file saya tu. So, dalam video kali ni, saya nak kongsikan dengan anda bagaimana saya dapatkan balik 900 GB data yang rosak, yang hilang tu, dan saya nak kongsikan dengan anda juga macam mana kita boleh prevent masalah ni dari berlaku pada kemudian hari. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey guys, sebelum kita mula, saya nak bagi tahu kepada anda 3 benda lah. Yang pertama, data yang saya retrieve ni bukanlah dari SSD ataupun hard disk yang physically damaged. Bukan dari SSD yang patah ataupun hard disk yang jatuh sampai dia punya disk tu lari dari dia punya alignment. No, tapi dia adalah data yang hilang secara semula jadi. Maksud saya, hari kejadian tu, saya buka laptop saya macam biasa, saya pergi dekat my PC, saya nak guna drive yang saya selalu guna tu, tapi dekat my PC tak ada drive tu, hanya ada drive C sahaja. Saya pun buka disk management. Bila buka disk management, memang ada drive yang saya buat kerja tu ada dekat situ, tapi dia keluar tanda soal. Saya godek-godek and saya memang tak tekan delete ataupun format. Saya godek-godek dekat situ, tiba-tiba file yang ada dalam drive tadi yang warna merah tu, yang beberapa usage of capacity tu hilang macam tu saja. Dia jadi macam drive yang baru. So, saya retrieve data dari isu sebegitulah, bukan dari yang patah ataupun kena air ataupun anda pergi bakar buat jadi mercun buluh dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, software Disk Drill ni adalah software yang berbayar. Namun begitu, walau bagaimanapun anda boleh guna yang percuma, tapi yang percuma tu dia punya limitation pada 500 MB sahajalah. So, saya pun asalnya saya guna yang percuma tu, saya ambil file yang saya consider complicated macam Adobe Photoshop punya file, saya retrieve yang tu dan saya cuba edit balik, berfungsi. That's why saya decide untuk beli. Harga dia dalam RM400 Malaysia, but RM400 Malaysia tu bagi saya satu amount yang kecil bila dibandingkan dengan 900 GB hasil kerja saya tu. That's why saya beli dia. Anda boleh download yang free dulu untuk test sama ada menjadi ataupun tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, saya nak bagi tahu kepada anda, kalau anda follow apa yang saya kongsikan dalam video kali ni, saya tak boleh garanti dia berfungsi secara total kepada anda. Even untuk saya pun, walaupun saya bagi tahu kepada anda saya mampu retrieve 900 GB data dari storage tu, still 5% dari data-data yang saya dapat tu corrupted. Ada, nanti saya tunjuk kepada anda. Okey, jom kita tengok Disk Drill ni macam mana. Design dan juga interface Disk Drill ni dia lebih ke arah Mac OS, tapi boleh je guna dekat Windows. Macam saya sendiri pun guna dekat Windows 11. Pilih hard disk atau SSD yang kita nak recover, tekan search for the lost data dekat bawah ni dan dia akan scan lah. Tempoh scan ni bergantung kepada size file yang kita nak recover. Cuma masa buat tu saya tertanya-tanya jugalah, ada tak tempoh data yang dia boleh recover sepanjang kita guna SSD tu. Katakan SSD tu 1 TB. Bila kita dah guna 1 TB, of course kita akan delete file yang ada dalam SSD tu dan kita gantikan dengan file yang baru kan. So, adakah data yang lama tu pun dia boleh recover balik? To be honest dengan anda, saya tak tahu kepada jawapan tu. Yang tentu kapasiti SSD yang saya
saya nak recover adalah 1 terabyte, yang dia mampu recover ialah 1.6 terabyte. So maksudnya dia boleh recover yang lama-lama, cuma lama tu lama mana saya tak pasti. Okey, bila dah jumpa data, bila dah jumpa file, dia akan keluar existing files. Bawah tu ada beberapa biji file yang ada dan beberapa kapasiti dia. Macam ni ada 413 files dengan kapasiti 10.6 GB, dan bawah tu ada existing files, found files, reconstructed label dan juga reconstructed. Belah kiri anda boleh pilih sama ada anda nak recover file dalam format gambar saja pun boleh, video saja pun boleh, nak audio, dokumen, ikut anda pilih dekat situ. Dan anda tak perlu nak recover semua file. Dia bukanlah satu software yang paksa anda recover semua file. Anda boleh tick yang mana anda nak saja. Let's say anda dah recover, lepas tu baru anda teringat ada file lain yang anda nak recover kan. So anda boleh back and anda boleh tick balik file tu. Benda ni sangat-sangat bagus lah, sebab kalau software lain dia memang paksa kita recover semua. Bila dipaksa kita recover semua file yang ada, dia akan ambil masa yang agak lama lah. Okey, bila kita tekan recovery ni kan, dia akan suruh kita buat satu folder baru untuk masukkan file-file yang dia reconstruct balik tu. But make sure yang folder yang anda nak letak tu, dia punya drive, kapasiti drive tu melebihi dari apa yang anda nak masukkan dengan kapasiti yang sangat besar. Kiranya kalau file yang anda nak recover tu 1 terabyte, tempat yang anda nak save tu tak boleh 1 terabyte atau tak boleh 1.1 terabyte. Anda kena pastikan dia 1.5 terabyte macam tu lah. Dia mesti ada satu gap yang besar. Sebab saya tak pasti kenapa, cuma saya try buat dekat saya punya own pengalaman kan, bila buat dia lebih kurang sama macam tu, banyak file yang akan corrupted, banyak file yang akan rosak. That's why saya nasihatkan kepada anda, kalau anda nak recover 100 GB, anda recover ke dalam storage yang berkapasiti 200 GB. Itu lagi bagus. Lepas tu bagi dia buat kerja dia, benda ni takes time sikit sebab masa tu bergantung kepada size file yang kita nak recover. Sebut tentang masa, actually saya dah guna beberapa software data recovery dan disk drill yang paling laju lah. Bayangkan 1 terabyte data dia boleh search dan recover dalam 7 jam saja. Serius, laju gila. Ada software-software lain yang akan ambil masa sehari, 2 hari, seminggu pun ada. That's why bagi saya disk drill ni yang paling bagus lah. Dia bagi tahu kepada kita data recovery completed. Ini contoh beberapa file yang saya dah recover. Macam Adobe Photoshop ni, kita boleh buka, kita boleh edit macam biasa, tak ada isu langsung. Seriously, time boleh buka kan Adobe Photoshop ni, sebab saya ada banyak buat menu restoran samurai yakiniku guna komputer saya. Saya rasa macam Allah, terima kasih sangat-sangat ya Allah, terima kasih sangat-sangat. Seriously. But macam saya bagi tahu tadi, ada juga data-data yang rosak. Contoh gambar-gambar dekat bawah ni semua corrupted, tak boleh buka. But still dapat retrieve 95% dari yang hilang tu. Saya alhamdulillah, saya happy gila. Tak boleh nak gambarkan kegembiraan saya tu macam mana kepada anda. Okay, so settle tentang disk drill. Anda boleh cuba yang percuma, 500 MB dia punya limitation. Sekarang saya nak share dengan anda macam mana nak elakkan benda ni dari terjadi lagi, ataupun apakah tindakan saya supaya masalah ni tak berulang. Tak lain dan tak bukan, kita hantar dia ke langit. Kita masukkan file-file yang kita consider dia penting, masuk ke dalam Google Drive, OneDrive ataupun Dropbox. iCloud saya tak pasti nak buat macam mana, but by right boleh buat lah kan. So untuk Google Drive ni saya subscribe 200 GB sebulan dengan harga RM12 sambil guna dia punya Google Photo tu. Cara nak linkkan folder dari laptop atau PC ke Google Drive senang je. First kali anda kena download Google Drive tu, masukkan ke dalam PC ataupun laptop anda. Lepas siap install, buka, then anda akan dapat masuk ke Google Drive Preference macam ni. Dekat belah kiri tu anda nampak ada 2 tab. Satu tab My Laptop dan bawah dia ada tab Google Drive. Basically My Laptop tu adalah tempat kita nak, adalah satu function yang mana kita boleh linkkan folder dari komputer kita ke Google Drive, dan yang bawah tu dia untuk linkkan Google Drive ke laptop kita. Nampak tak? Dia terbalik lah sebenarnya. Pilih My Laptop, add folder yang anda nak sync
ni ke Google Drive dan dia akan auto save semua file yang anda masukkan ke dalam folder tersebut. Katakan ada file yang anda tak nak upload, maybe tak penting sangat, so anda kena letak dia dalam folder yang berasingan, bukan folder yang anda synckan dengan Google Drive tadi. Last sekali, macam mana nak buka file ni dekat PC ataupun laptop lain? Simple je. Of course, kita buka je Google Drive, lepas tu pilih My Computer yang ada belah kiri dan akan keluar My Laptop. Klik je ikon My Laptop ni, kita pun boleh akses ke dalam folder yang kita synckan tadi. Untuk OneDrive, lepas tu Dropbox dan juga iCloud, saya tak pasti macam mana, but saya agak yakin cara dia simple macam Google Drive ni lah. So, itu cara saya prevent dari masalah ni dari berlaku. Saya harap video ni serba sedikit dapat bagi manfaat kepada anda. Kalau anda rasa video ni bagus, anda boleh kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.